Masa ni Celik Mata Hati. And then kita ada juga buku 7 Langkah Baiki Diri kan. Dua-dua adalah model mukmin profesional. So kalau yang buku Celik Mata Hati ni model mukmin profesional 1, dan yang 7 Langkah Baiki Diri yang kita kupas bulan 9 ni adalah untuk model mukmin profesional kedua. So mungkin boleh Ustaz kongsikan macam mana boleh tercetusnya penghasilan buku ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara saya jelas kedengaran? Jelas. Ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya mulakan lagi berusaha moderator kita pada petang ini, Cik Puan Nur Hayati. Seterusnya kepada sahabat-sahabat seluruh ahli kelab 7 AM ya. Ya. Fan club ya 7 AM ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita berkumpul bersama ya, walaupun dalam ruang maya, untuk kita bincangkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu ini cahaya. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan. Jadi kita bincangkan tentang buku. Buku ini dah masuk yang ke-9 ya? Ke-7. Yang ke-7, minta maaf ya, yang ke-7. Jadi insya-Allah usaha membaca ini adalah suatu usaha yang sangat mulia. Ya, kalau kita lihat Islam dia sangat dekat dengan membaca. Sebab itu ayat Quran yang pertama turun yang mana Allah berkomunikasi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Iqra, bacalah. Jadi daripada bacalah tu, bukan solat dulu. Bukan sembahyanglah, bukan zikirlah, bukan bersedekahlah, tidak, bacalah. Sebab baca adalah anak kunci kepada segala kebaikan. Insya-Allah orang yang membaca akan dapat membentuk akal, fikiran dan juga hatinya untuk dia lebih dekat dengan Allah, insya-Allah. You are what you read. Awak adalah apa yang kamu awak yang baca ya. Siapa kamu 5 tahun akan datang ditentukan oleh pertama buku apa yang kamu baca, dengan siapa kamu bergaul. Jadi alhamdulillah saya sangat mengalu-alukan mengucapkan tahniah mabruklah kepada fan club 7 AM ni ya. Tersilap kerana 7-Eleven pula 7 AM ni ya, kerana menggerakkan inisiatif budaya membaca di tengah masyarakat, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi apa yang mencetuskan saya untuk menulis buku, 2 buah buku ni, iaitu Celik Mata Hati dan 7 Langkah Membaiki Diri. Buku ini sebenarnya daripada satu buku, iaitu buku yang awal saya terbitkan ada di tangan saya ini, iaitu buku Mukmin Profesional. Asalnya begitu. Ustaz, saya baca buku tu masa saya awal permulaan universiti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sebab tulis buku ni. InsyaAllah mudah-mudahan antara yang membentuk Puan sekarang, Cik Puan sekarang ialah buku ini. Antaralah semestinya ya, insya-Allah. Jadi sebab kita nak berdakwah di tengah masyarakat, bila kita nak berdakwah, ini kewajiban setiap orang Islam. Dia mesti termasuk dalam 4 golongan. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang pesan memesan dalam kebenaran dan pesan memesan dalam kesabaran. Selain daripada 4 golongan ni rugi. Jadi kita adalah umat dakwah. Sebab kita beriman, kita beramal dan kita nak selalu berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi dakwah ini perlu semua orang berdakwah dengan upaya masing-masing. Ada dengan lisan, dengan tulisan, dengan tindakan. Jadi dakwah ni bukan satu cara tetapi banyak cara, dan oleh kerana saya sedikit sebanyak boleh menulis, maka saya cuba berdakwah secara tulisan. Itu yang hasilkan buku ini. Sebab kita nampak apabila saya berdepan dengan korporat-korporat, bila saya berdepan dengan organisasi-organisasi, saya nampak di sana ada lompang yang perlu diisi. Bayangkan
begitu ramai anggota masyarakat yang berada dalam organisasi bekerja, ya. Yang mana bila bekerja dia balik rumah nanti dia letih lah. Jadi kalau organisasi ini tidak kita isi, orang-orang yang bekerja ini tidak kita isi dengan suatu yang input-input Islam, maka kita terlepas satu mad'u ataupun satu sasaran dakwah, iaitu orang yang bekerja. Jadi bagaimana caranya ialah kita sepadukan antara bagaimana nak menghasilkan kerja yang cemerlang dengan input-input Islam. Dengan input-input Islam, yang dalam input-input Islam tu insya-Allah dia dah ada dah ya satu kaedah supaya kita ni bekerja pada masa yang sama, insya-Allah kita dapat kecemerlangan dunia dan kecemerlangan akhirat. Itu yang. Jadi atas dasar itu saya buat buku Mukmin Profesional. Ya, jadi itulah sebabnya, sebab saya nampak kejahilan dan kedegilan, arrogant dan ignorance ada, bukan saja di belantara rimba tu, yang orang-orang yang tak terima seruan, tapi di belantara konkret pun ramai juga orang yang tak ada. Jadi biarlah orang yang ada keupayaan pergi ke tengah-tengah rimba menyebarkan Islam, tetapi dalam belantara konkret ni pun ada kejahilan dan kedegilan yang sepatutnya kita tackle. Jadi itulah kita cuba bagaimana supaya orang-orang yang berada dalam organisasi kerja ni, sama ada swasta ke kerajaan kan, ahli perniagaan ke korporat dan sebagainya, ya, mereka nampak bagaimana Islam ya boleh insya-Allah dan mampu ya, mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat melalui pekerjaan mereka. Itulah insya-Allah, itu yang kita mukmin profesional insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, so saya kira satu usaha yang sangat-sangat sangat-sangat bermakna untuk setiap orang umat Islam kat Malaysia ni, especially sebab dia dalam bahasa Melayu. Sebab bila saya baca buku, tiga buku ni semua sangat mendalam kupasan ni, dan dia seolah menjawab semua persoalan yang selalu bermain dalam fikiran saya ni. Kadang cari baca banyak-banyak buku kan, tapi bila baca satu buku ni, insya-Allah dia macam menyimpulkan ke semua jawapan kepada persoalan-persoalan yang selalu terlintas dalam fikiran kita lah sebagai manusia. Okey, alhamdulillah. So mungkin kita boleh teruskan pada soalan saya pertama, sebab tadi kita banyak bercakap tentang mukmin profesional kan. So kadang-kadang kita dengar apa maksud sebenarnya mukmin profesional ni, tapi mungkin Ustaz dah terangkan sedikit tadi, dan lebih utamanya kita nak tahu kenapa perlunya kita nak melahirkan generasi mukmin profesional ni. Sebab satu daripada petikan daripada buku ni yang saya suka baca, bila saya baca tu yang berbunyi, hanya mukmin profesional yang mampu melaksanakan dua tugas ini dengan baik, iaitu hamba Allah yang soleh dan khalifah yang baik. Sebab kita selalu sering mendengarkan, kita tahu tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi hamba Allah dan untuk jadi khalifah Allah. Tapi ada kalanya kita macam tak tahu ataupun tak sedar, tak faham macam mana untuk hidup secara harmoni, membawa dua-dua khalifah dengan hamba ni. So bila dikatakan mukmin profesional ni adalah jawapannya. So mari kita dengar sendiri apa sebenarnya dan kenapa pentingnya kita nak melahirkan generasi mukmin profesional. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat hanya berpandukan akal saja, manusia tidak akan tahu apa erti kejayaan yang sebenar. Tetapi kalau mengikut dalam Islam, kejayaan hidup kita di dunia dan di akhirat apabila kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Simple je. Jadi orang kata kejayaan tu apa dia? Tapi dalam Islam senang saja. Kalau kita berjaya mencapai tujuan hidup kita, itulah kejayaan sebenarnya. Jadi langkah seterusnya ialah apa dia tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita hanya dua saja. Jadi jangan tanya kita yang dihidupkan. Kita tidak pintar lahir ke dunia, betul tak? Jadi yang tahu tentang tujuan dan matlamat penciptaan kita ialah pencipta. Allah jawab dalam Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi pertama tugas kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua iaitu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi sebagai hamba Allah kita kena jadi baik. Sebagai khalifah kita perlu memberi kebaikan.
Jadi baik ni yang dikatakan soleh, memberi kebaikan ni yang dikatakan musleh. Soleh wa musleh. Jadi artinya ada dua bentuk hubungan yang perlu kita jaga untuk kita berjaya dalam hidup. Pertama, hubungan yang menegak, iaitu hablum minallah, divine contract. Manakala dua hubungan yang kedua ialah hubungan yang merentas, iaitu hablum minannas, social contract. Jadi yang pertama kita dengan Allah, hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Jadi hamba Allah yang baik, khalifah yang memberi kebaikan. Jadi di sana kita lihat, ya, kalau hamba Allah tu apa? Yang soleh tu dia ada kelakuan yang baik, behavior yang baik. Dia ada kasih sayang, dia pemaaf, dia orang yang berbudi pekerti, akhlak yang baik. Ini kelakuan yang baik sebagai hamba Allah. Tapi tak cukup, dia mesti ada keterampilan, kemahiran dalam pekerjaan, dalam peranan dia. Sebab peranan ni yang meletakkan kita khalifah. Ya, manusia ni dipilih oleh Allah, bukan malaikat tau. Ya, malaikat hanya baik saja. Tetapi manusia ni dia ada peranannya. Itu dia kata, dikata wa allama adama asma'a kullaha. Dia ajar kepada Adam tu nama-nama benda, attribute of nature, teknologi kehidupan. Jadi rupa-rupanya kerja kita ni, puan dan juga sahabat-sahabat yang dikasihkan, kerja kita bukan semata-mata cari makan. Kerja kita ialah platform untuk memberi kebaikan sebagai khalifah. Jadi nilai kerja kita itu sebagai hamba Allah, ibadah, dan kerja kita sebagai platform untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Hakikatnya dalam Islam, seorang nelayan adalah khalifah. Kerana nelayan memberi kebaikan pada orang lain melalui hasil tangkapan ikannya. Seorang buruh, seorang petani, doktor, engineer, ahli politik, semuanya khalifah. Boleh gitu. Jadi sebagai hamba Allah, kita perlu ada high touch. Sebagai khalifah, kita perlu ada high tech. High touch, sentuhan kemanusiaan. High tech ialah kemahiran, profesional. Jadi di sinilah kalau kita lihat, ya, pentingnya mukmin profesional. Mukmin adalah orang yang baik sebagai hamba Allah. Profesional ialah orang yang memberi kebaikan sebagai khalifah. Jadi gabungannya jadi mukmin profesional. Ya. Jadi kenapa kita perlukan, ya, golongan ini di tengah masyarakat? Jadi kalau kita tengok mukmin ini dia perlu ada integriti. Profesional dia perlu ada kompetensi. Jadi integriti dengan kompetensi melahirkan orang yang baik dan orang yang boleh memberi kebaikan di tengah masyarakat. Jadi kita akan membina dua bentuk tamadun dengan mukmin profesional. Dengan orang mukmin profesional kita boleh buat dua bentuk tamadun. Satu tamadun rohani, ya, kemanusiaannya jadi baik dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama menegakkan tamadun fizikal dan material. Jadi dua-dualah. Kita jangan ada bangunan pencakar langit saja tapi akhlak menyembah bumi. Kita nak tak apa bangunan pencakar langit tetapi akhlaknya tetap akhlak yang baik, akhlak yang hebat. Gitu. Jadi di sinilah kita perlu dua ilmu. Satu, nak jadi hamba Allah, kita perlu ilmu fardu ain. Iaitu dikata ilmu nakli. Tetapi nak jadi khalifah, kita perlu ilmu akli. Ya, iaitu fardu kifayah. Jadi kita perlu ada orang yang ada ilmu wahyu, dia tahu Al-Quran dan hadis. Sekarang ni dah dipermudahkan, dia ada tauhid, dia ada ibadah, dia ada soal ibadah syariat dan ada akhlak kan. Tapi pada masa sama dia perlu ada ilmu mathematics, dia perlu ada biologi, dia perlu ada fizik, dia perlu ada chemistry dan sebagainya. Jadi di sinilah golongan mukmin profesional. Kalau mudah saya sebut pada pelajar-pelajar selalu, kita nak pelajar-pelajar kita jadi baik dan pada masa yang jadi cerdik. Baik sebagai hamba Allah, cerdik sebagai khalifah, bakal khalifah. Kita tak mau pelajar-pelajar kita baik je tapi tak cerdik. Kalau baik je tak cerdik, asyik kena tipu je dalam hidup. Tapi kalau cerdik je tapi tak baik lagi bahaya, asyik menipu je dalam hidup. Kita nak jadi cerdik dan baik, pintar dan benar. Itu maksudnya. Pintar ya sebagai khalifah, benar sebagai hamba Allah. Jadi inilah. Tetapi kalau ada orang kata saya tak mau istilah mukmin profesional,
Tak apa, istilah kita jangan kita letak put aside, tapi substance atau isi yang itu yang lebih penting. Itulah jadi saya rasa kekurangan kita di tengah masyarakat sekarang, ya, minta maaf ya, ada orang yang profesional tapi tak ada mukmin dia. Ini yang melahirkan white collar crime, blue collar crime, dan jenayah rasuah sekarang, macam-macam rasuah kan. Orang yang rasuah ni apa? Orang yang pintar tapi tak benar. Orang yang bijak, ya, tapi tak jujur, ya. Tapi kita tak maulah jadi jumut beku pula, ya. Hanya jujur aja tapi tak pandai buat kerja dan sebagainya. Jadi kita nak gabungkan kedua ni supaya nanti insya-Allah kita berjaya di dunia, lebih-lebih lagi kita nak berjaya di hari akhirat. Inilah kenapa kita perlu ada golongan mukmin profesional. Jadi saya rasa jelaslah siapa dia, who, mukmin profesional, dan yang kedua why kita perlukan golongan mukmin profesional. InsyaAllah. Okey, itu je lah. Subhanallah. So tadi kita ada high touch and then kita ada high tech. So kita nak melahirkan insan yang pintar dan benar. So saya kira memang satu penjelasan yang sangat-sangat tepat dan jelas dan yang kita boleh mudah nak praktikkan dalam masukkan dalam kehidupan seharian kita juga, saya kira insya-Allah. Okay, so tadi kita macam Ustaz telah bincangkan kan tujuan hidup kita yang sebenar ni sebagai khalifah dan hamba, dan kita pun dah sangat jelas macam mana nak menjadikan diri kita ni dahulu terutamanya untuk jalankan kedua-dua hamba dengan khalifah ni, dan seterusnya melahirkan juga generasi ataupun anak murid kita yang kita mengajar. Okay, so tapi macam itu sebagai mukadimah kepada buku Mukmin Profesional ni. Sebenarnya ada banyak lagi kalau baca dalam buku ni, sangat-sangat menarik yang isu-isu yang Ustaz bawakan. Contohnya yang tragedi 11 September, bagaimana daripada satu tragedi itu menyebabkan ramai profesor dan ilmuwan di barat masuk Islam sebab mereka lebih memahami Islam kan. Sebenarnya peristiwa 9/11 orang merasakan peristiwa itu akan menyebabkan Islam akan ditohmah kan, Islam akan dimusuhi. Itu apa yang dirancang oleh musuh. Tetapi dalam Quran kata wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat satu tipu daya tetapi Allah lebih bijak mengatasi tipu daya itu. Orang barat ni, satu kelebihan barat ni ialah bangsa-bangsa ni, setiap bangsa ada kelebihan masing-masing. Ya. Orang Cina dengan kejujuran, Inggeris dengan dia punya keberanian, dan juga orang Melayu tentang sopan santunnya, ya. Setiap bangsa ni ada nature dia, ada sifat semula jadi bangsa tu yang memang Allah dah bagi keistimewaan pada setiap bangsa. Barat ni salah satu mereka ialah mereka rasional. Jadi apabila dia memikirkan kenapa ada segolongan bagi mereka militan Islam, quote and unquote, yang sanggup mengorbankan nyawa untuk serangan berani mati macam ni. Mereka tentu ada family, mereka tentu ada orang yang mereka sayang, tetapi kenapa mereka sanggup mati dengan ini? Jadi barat ni dia kaji tau. Mereka bermusuh, mereka kaji macam mana musuh berfikir. Macam mana supaya apabila mereka boleh baca bagaimana musuh berfikir, mereka boleh baca juga bagaimana musuh bertindak. Itu barat, dia study. CIA dalam konteks ini, MI5, Mossad dan sebagainya, dia study. Dan intellectual mereka, profesor, doktor yang penuh, mereka kaji literature ataupun buku-buku berkaitan dengan Islam. Mereka kaji Al-Quran, apa konsep jihad, apa konsep dan sebagainya. Mereka mengkaji itu untuk mencari kesalahan. Mereka mengkaji untuk mencari keburukan. Tapi sebaliknya macam mana? Mereka kaji untuk cari keburukan, yang mereka nampak kebaikan. Mereka melihat yang indah-indah, ya, sebagainya. Akhirnya reverse, satu benda yang terbalik berlaku. Reverse psychology, ya. Akhirnya mereka terkesima dan terpesona dengan keindahan Islam yang ada dalam rujukan-rujukan ilmiah. Keindahan Islam ni boleh dilihat daripada dua sudut. Satu, secara ilmiah. Yang kedua, secara amaliah. Amaliah ni action kita. Ilmiah ni yang ada dalam Quran dan hadis. Walaupun keindahan Islam dah kurang dari segi amaliah, tetapi dari segi ilmiahnya masih
terjaga. Al-Quran tu macam mana, hadisnya, kitab-kitab para ulama. Akhirnya mereka kata, inilah yang kami cari. Akhirnya mereka lebih banyak masuk Islam selepas peristiwa 9/11. Sama ada di Eropah ataupun di Amerika. Sebab tu secara sini saya selalu menulis begini ya. Ketika ramai orang bodoh nak keluar Islam, lebih ramai orang bijak di luar Islam nak masuk Islam. Boleh faham ya? Begitulah yang terbaik yang terjadi. Itulah yang saya katakan indahnya Islam ini ya. Sebab agama ni Allah yang jaga ya, Allah yang jaga. Kita yang perlukan Islam, bukan Islam perlukan kita. Satu nikmat yang cukup besar dengan adanya Islam dalam diri kita kan Ustaz. Bila Ustaz cakap pasal barat ni kan, saya teringat lagi satu petikan sebelum kita gerak kan. Ada seorang profesor yang masuk Islam ni, subhanallah dia kata, yang telah memperkenalkan aku kepada Islam dahulu sebelum aku kenal umat Islam. Macam saya sendiri pun kan, saya lebih faham Islam dan lebih mendalam dengan Islam tu bila saya duduk dekat barat. Masa tu saya sama pengajian 5 tahun yang lepas. Masa tu saya macam dilema yang paling kuat datang dalam diri saya bila saya tengok orang barat ni. Diorang seolah-olah Islam punya amalan. I mean maksudnya dari segi cara kerja, cara perlakuan mereka. Dan saya reflect kepada diri saya macam mana saya nak membawa Islam sebagai Islam yang dari segi verb, bukan Islam hanya sekadar nama di kalangan kelompok yang bukan Islam. Sebab saya bekerja dalam kalangan saya seorang sahaja yang Muslim, yang lain semua barat. Jadi ada kalanya saya rasa macam mana saya nak menampilkan Islam sebagai amani yang macam Ustaz cakap kan. So di situ dah bermulanya pencarian Islam yang sebenar. So saya kira inilah yang perlu kita fahami, konsep Muslim mukmin profesional tu yang kita bina dalam diri kita, sebab kita nak jadi orang yang Islam sebagai Islam yang kata kerja. Kita hidup secara Islam tu, tapi bukan Islam atas nama saja. So di situ saya rasa buku ni sangat sesuai untuk kita memulakan langkah kita dalam tempoh kita membaiki diri. Mungkin saya nak ajak sahabat-sahabat semua yang mendengar hari ini mungkin merupakan titik pertama kita nak memulakan langkah untuk baiki hidup kita, ataupun untuk kita perkuatkan lagi dalam misi kita untuk sentiasa memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. So dalam buku ini dikupas 7 langkah yang perlu diikuti secara tertib ya Ustaz. Ke kita boleh masuk-masuk. Saya kira seelok-eloknya dibaca mengikut tertib. Dia bermula daripada arah hidup, kemudian tujuan hidup, kemudian jalan hidup, kemudian penghalang hidup, pendorong hidup, sampailah dia kata akhir hidup, 7 langkah tu. Jadi eloknya kita satu-satulah, satu-satu kita lalui. Arah hidup tu hidayah, jalan hidup tu ibadah, tujuan hidup tu ibadah, jalan hidup tu syariat, kemudian bekalan hidup tu yang dikatakan solat ataupun zikir, kemudian dorongan hidup, kemudian halangan hidup, dosa, dan akhirnya ialah akhir hidup, iman, gitu. Saya sangat suka 7 bila Ustaz kumpulkan dia secara macam tu kan, macam arah hidup, hidayah, ibadah, tujuan hidup dan sebagainya tu kan. Dia macam menjadikan langkah nak baiki diri tu lebih mudah teratur dan senang kita nak terus relatekan untuk kita gerakkan langkah kita nak ubah diri ni menggunakan konsep Islam yang sepenuhnya. So saya suka nak utarakan satu petikan dari buku ni. Kita hidup bukan secara kebetulan tetapi mempunyai tujuan, dan ramai orang sebenarnya tersesat dalam hutan, tapi lebih ramai lagi yang tersesat dalam kehidupan. Kenapa dia tersesat? Saya kira mungkin sebab mereka tidak, saya sendirilah kadang-kadang ada kalanya kan tersesat sebab tidak tahu nak mencari arah hidup tu di mana dan tidak faham dan tidak sedar dengan tujuan hidup. Kita tahu, mungkin saya tahu sebelum ini, tapi ada kalanya tidak sedar dengan tujuan hidup sebenar. Jadi bagaimana kita nak betul-betul faham dan hidup secara sedar dalam usaha kita nak menentukan arah hidup kita dan untuk menuju kepada tujuan hidup yang sebenar itu. Ya, begini ya. Pada sisi kita saja makhluk ni, manusia ni yang kebetulan. Tapi di sisi Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada tujuan. Ya. Jadi sebab itu carilah tujuan di sebalik peristiwa. Subhanallah. Hingga dengan itu kita akan hidup lebih bermakna. Contohnya pada petang ini. Pertemuan ini nampak macam ialah
kita punya usaha lah buat macam ni, tetapi ini takdir. Subhanallah. Oleh kerana tadbir kita sesuai dengan takdir Allah, berlakulah pertemuan ni. Subhanallah. Artinya pertemuan ni bukan satu kebetulan. Siapa yang hadir dalam ni semua tujuan. Sehingga apa saja yang Allah ciptakan, sekecil-kecil benda, sejera perkara, semua ada tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Apatah lagi manusia yang Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dicipta manusia itu dengan sempurna, tentulah ada tujuannya, betul. Jadi inilah yang kita perlu. Hidup ni kita kena fokus pada tujuan hidup. Itu yang perkara yang basic, perkara yang trust dan asas. Back to basic, tujuan hidup. Tapi selama ni minta maaf ya, kita ni hanya hidup berdasarkan keperluan hidup, bukan berdasarkan tujuan hidup. Keperluan hidup itu apa? Makan, minum, ya, kenderaan, rumah, pakaian, itu keperluan hidup. Tetapi kita ni yang paling bermakna sekali tujuan hidup, sebab seperti mana haiwan macam tumbuhan, mereka tidak ada tujuan hidup, mereka hanya ada keperluan hidup. Contoh pokok, dia nak hidup, dia perlu ada carbon dioxide, dia perlu cahaya matahari, dia perlu galian, dia perlu air, betul. Hiduplah dia. Ya, tetapi manusia bukan. Manusia dia ada sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, itu besar. Jadi kalau kita hidup hanya berdasarkan keperluan hidup, kita hanya fikir what I want to have. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan tujuan hidup, kita akan hidup berdasarkan who I want to be. What I want to have ni ada pada binatang. Tapi who I want to be ni, ya, hanya ada pada manusia. Sebab Allah ciptakan kita sebagai khalifah. Bayangkan seekor kambing keluar daripada kandang, dia hanya memikirkan ya, rumput apa yang dia nak makan, daun mana yang dia nak ragut. Seekor kambing dia keluar daripada kandang, dia tak fikir hari ni jadi kambing baik ke kambing jahat, dia tak fikir. Manusia ni kalau dia fikir hanya nak makan, nak minum, itu sama dengan binatang. Boleh faham ya? Jadi di situlah kita perlu betul-betul menentukan apa tujuan hidup kita. Saya selalu buat analogi very simple saja. Ya, macam pen di tangan saya ni, ya, dibuat untuk menulis. Tujuan pen ini dibuat untuk menulis. Selagi pen ini digunakan untuk menulis, pen ini dalam keadaan baik. Tapi kalau pen ini digunakan sebagai hammer, sebagai pengetuk dan sebagainya, dia akan rosak. Kenapa dia rosak? Kerana digunakan bukan dengan tujuan dia diciptakan. Jadi manusia diciptakan, hardware dan softwarenya, luaran dan dalamannya adalah untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah. Kalau dia tersasar daripada tujuan hidup, dia macam pen yang digunakan salah tadi, tersasar, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya? Sebab itu, ketika manusia tersasar daripada nak jadi hamba Allah, dia tersasar menjadi khalifah, dia punya jiwa akan resah. Jiwa dia akan gelisah. Ya? Sebab apa? Dia sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dia diciptakan. Sebab itu bila seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, apa itu dosa? What is sin? Apa itu dosa? Rasulullah jawab simple. Dosa itu sesuatu yang meresahkan diri kamu. Sebab bila kita melakukan satu dosa, kita bukan saja menentang Allah, tetapi kita menentang diri kita sendiri sebenarnya. Dalam bahasa orang putihnya dia kata apa? Guilty conscious. Mesti ada guilty conscious. Jadi dalam hidup kita ni kalau resah, gelisah, tak tahu kenapa resah, gelisah. Duit ada, rumah ada, kenderaan ada. Kenapa resah, gelisah? Kerana apa? Kerana kita sudah tersasar. Tak jadi hamba Allah dan tak jadi khalifah. Itu. Jadi hidup kita ni, apabila kita berdasarkan nak hidup saja, ya, iaitu berdasarkan peluang hidup, minta maaf ya, kita hanya living, bukan life. Ada besar hidupnya dengan living dengan life. Living ni, ya, living ni apa dia? Hiduplah. Life kehidupan. Samalah satu analogi dengan house dengan home. House, rumah dibina dengan kayu, dengan besi, dengan batu, betul. Home dibina dengan apa? Kasih sayang, kemesraan, cinta, betul. Jadi jangan hanya hidup, tapi binalah kehidupan. Hidup berdasarkan keperluan,
Kehidupan berdasarkan tujuan. Itu yang penting. Jadi kalau tidak, kalau kita berdasarkan hidup saja, hidup dan keperluan hidup saja, minta maaf Puan Nur Hayati dan juga sahabat-sahabat yang dalam grup ini, minta maaf lah saya tak attend, tak sebut nama pun, minta maaf. Yang ada Nur Hidayah, Nur Wahidah, ya, kita hidup tu, kita jadi seperti mana cruise to nowhere. Tahu cruise to nowhere? Kapal yang dia naik tu cruise, dia naik, dia makan minum, dia tak pergi mana? Pimai-pimai tang tu. Dia apa? Pimai-pimai tu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyentap manusia dengan satu soalan, fa aina tazhabun? Kamu ni nak pergi mana? Contoh kita nampak seorang pak cik sedang jogging dekat taman. Petang-petang ni kita nampak pak cik orang, pak cik, kita tanya, pak cik, kenapa pak cik jogging pak cik? Pak cik nak sihat, dia jawab. Lepas sihat pak cik nak apa? Pak cik nak jogging. Dia jadi pusing. Pak cik jogging nak sihat, sihat nak jogging. Macam inilah jadi makan untuk hidup, hidup untuk makan. Jangan. Makan untuk hidup, hidup untuk ibadah. Jogging untuk sihat, sihat untuk ibadah. Bawa keperluan hidup kita kepada tujuan hidup kita. Boleh faham maksudnya? Ini yang dikata ends value dan means value. Yang kita cari sekarang ialah means value. Bukan ends value. Ini yang kita kena lihat. Subhanallah, sebab itu kita kena tentukan apa dia tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ibadah. Kemudian perincikan, details. Ibadah ni terbagi pada 3. Saya dalam buku tu ibadah asasnya, ibadah sunatnya, ibadah umumnya kita. Dan akhirnya kita tengok rukun iman, rukun Islam, baca Qurannya, zikirnya, dan akhirnya kita tengok pekerjaan kita. Bagaimana pekerjaan jadi ibadah? Di situ kita lihat. Macam mana organisasi kita boleh jadi ladang pahala kita. Macam mana tempat kerja kita boleh jadi sejadah ibadah kita. Bayangkan kita semayang hanya 5 minit satu waktu. 5 kali 5 waktu baru 25 minit. Kita kerja 8 jam tau. Itu baru biasa. Kalau overtime lagi. Jadi kita nak bawa berjumpa Allah hanya pahala solat semata-mata, rugi. Sedangkan tenaga dan juga masa kita lebih banyak kepada kerja-kerja kita ni. Kalau sebagai siswa-siswi, banyak kita belajar lagi. Daripada kita solat. Betul. Jadi inilah yang saya cuba bawa. Yang dikatakan Islam is a way of life. Semua boleh jadi ibadah. Jadi barulah hidup kita bermakna. Tak salah you nak cari, you kerja untuk cari harta, untuk cari laba, untuk dapat gaji. Tetapi pastikan halalan thayyiban kerana Allah. Jadi kita dapat 2 in 1. Bila kita niatkan kerana Allah dan ada syarat-syarat ibadah yang saya tulis dalam buku itu, akhirnya kita dapat 2 in 1. Itu kerja, itu gaji, pada masa yang sama itu pahala. Kita kerja, itu dunia, pada masa yang sama itu akhirat. Kita kerja, itu khidmat kepada manusia, pada masa yang sama itu bakti kepada Allah. 2 dalam 1. Itulah keindahannya Islam. Jadi di situlah dikata tujuan hidup tu tadi. Jadi insya-Allah bila tujuan hidup tercapai, insya-Allah kita berjayalah dunia dan akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Macam dekat sini kan saya cakap kita hidup bukan hidup-hidupan. Ya. Itu betul. Kita kan, hidup kalau kita bukan sedar hidup. dengan kita sedar dengan hakikat tu kan. Saya selalu tanya dalam kalau kursus-kursus dalam live lah bersemuka. Apa bezanya jalan dengan jalan-jalan? Saya kata. Apa bezanya makan dengan makan-makan? Saya tanya Makan Ustaz, dia tak jawab. Makan tu kita lapar betul. Tapi makan-makan, kita dah kenyang, ajak makan. Jomlah makan-makan, kudap-kudap kan. Apa tu? Jalan apa? Jalan kita jalan betul. Kalau petang-petang kita bawa anak ke adik-adik tu jalan-jalan. Lepas tu saya tanya, you pergi ke office, jalan ke jalan-jalan? Dia kata jalan Ustaz, kalau jalan-jalan tak sampai. Okey, sekarang ada beza antara jalan dengan jalan-jalan, hidup dengan hidup-hidupan. Makan dengan makan-makan. Saya tanya, you ni hidup ke hidup-hidupan? Dia dah tahu dah sendiri. Hidup ada tujuan, hidup-hidupan tak ada. Itu penting. Alhamdulillah. Okay Ustaz, saya nak meraihkan satu soalan daripada Facebook. Kita undur sedikit tentang mukmin profesional tadi. Ada yang bertanya, Muhammad Hafiz bin Basri, sahabat kita bertanya, bagaimana nak mengukur nilai mukmin diri kita?
kita mukmin ini soal-soal dalaman selalunya ya. Takwa ya, mukmin semua dalaman ya. Dia suatu yang ma waqara fi qalbi. Mukmin ya, satu yang di dalam ya. Iaitu soal keyakinan. Kalau dalam istilah psikologi dikata belief system kita, betul? Value system kita, belief system kita. Saya dah sebut dalam buku ni ya, bagaimana belief system dia akan membentuk mindset. Mindset akan membentuk sistem nilai. Sistem nilai akan membentuk attitude. Attitude baru melahirkan karakter. Karakter yang dilazimi menjadi personality. Betul. Jadi yang dalam itu. Jadi mukmin ini satu yang di dalam. Kita tak tahu. Ya. Takwa. Contohnya nilai mukmin ini, kalau kita mukmin yang orang yang bertakwa lah ya. Macam mana nak ukur orang bertakwa? Sebab takwa tu hahuna kata Rasulullah. Rasulullah tu at-taqwa hahuna, dalam. Bila dalam ni tak ada siapa tahu. Tetapi takwa ini boleh melahirkan dua. Bila dua ni observable dan measurable. Boleh dilihat dan boleh disukat. Pertama, kalau takwa benar-benar kepada Allah, dia melahirkan akhlak dengan manusia. Jadi akhlak dengan manusia dah nampak dah. Macam mana kita bergaul, bagaimana kita boleh memaafkan, kalau salah kita boleh minta maaf, dah begitu ya. Kita boleh dah macam mana menghadapi dengan cacian, bagaimana kita kawal lidah kita dan sebagainya. Akhlak ni dah nampak dah. Boleh faham ya? Dan bila takwa melahirkan akhlak sesama manusia, pada masa yang sama takwa yang di dalam hati mukmin tadi, dia akan melahirkan itqan dalam pekerjaan. Itqan ni ialah kita buat kerja tu sungguh-sungguh. Kerja yang sungguh-sungguh ni apa? Menepati deadline, menepati dia punya productivity, kualiti kerja, menepati SOP, kemudian ini yang dikata kita boleh lihatlah dia punya benchmark ataupun KPI dia. Betul. Kita kata saya ni seorang yang bertakwa, saya seorang yang amanah. Tapi macam mana amanah kalau kerja yang boleh buat masa dalam 1 jam, you ambil 3 jam. Lepas tu you claim OT. Tu. Boleh nampak dan sebagainya. Bagaimana you kata you takwa tetapi mulut you ya laser, menyakiti hati orang. Sedangkan orang yang bertakwa tu walaupun takwa tu di dalam, dia melahirkan akhlak. Jadi ingat ya, kembali kepada soal tadi ya. Mukmin itu kita boleh ukur berdasarkan apa? Berdasarkan akhlak sesama manusia dan itqan dalam pekerjaan. Itu saya kata ibadah-ibadah ritual kita mesti membina nilai-nilai spiritual dan juga akan membina juga nilai-nilai profesional. Ya, jadi hanya orang solat kan nilai ritual kan. Solat adalah ritual, ibadah ritual. Dia sepatutnya solat melahirkan nilai-nilai spiritual. Dia ada integriti, betul. Orang yang solat ni dia amanah dia. Kemudian dia ada nilai-nilai ya social. Dengan orang lain dia jadi baik. Yang mana orang yang baik dengan Allah, dia mesti baik dengan manusia. Dan akhirnya dia melahirkan nilai-nilai profesional. Dia baik pula dengan pekerjaannya. Sebab tu saya dah paparkan dalam buku ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang profesional. Seorang yang profesional. Perniagaan Rasulullah berjaya ya, hingga sampai ke peringkat Rasulullah waktu umur 39 tahun, Rasulullah sudah sampai ke peringkat financial freedom. Ya. Artinya Rasulullah, cuba bayangkan hadiah mas kahwin Rasulullah dengan Siti Khadijah pada usia Rasulullah 25 tahun, 0,5 kilogram emas. Belanja kenduri Rasulullah 100 ekor unta. Cuba bayangkan, siapa yang pernah menikah kat sini dengan 100 ekor lembu? Tak ada. Tak ada Rasulullah. Artinya Rasulullah sangat kaya. Sebab bila kita tanya kenapa Rasulullah berjaya dalam perniagaan, orang selalu sebut kerana kejujuran, kerana amanah. Ya betul. Tapi Rasulullah ada kepakaran dalam bidang perniagaan. Rasulullah tahu tentang marketing yang baik. Rasulullah tahu tentang watak klien di Yaman macam mana, di Baghdad ataupun di tempat ini macam mana. Rasulullah tahu tentang perjalanan. Sebab apa? Bila Rasulullah berniaga tu, dia gunakan kafilah. Kafilah ni macam mana nak koordinasi perjalanan rombongan perniagaan. 3 bulan sekali-sekali keluar. Artinya Rasulullah seorang brilliant penyusunan. Dia seorang profesional.
Hijrah Rasulullah, seorang hijrah Rasulullah ialah hijrah yang profesional. Ya, ada perancangan, ada atur intelijen. Dah duduk di gua di gua Thaur, ya. Kemudian jalan tepi Laut Merah, tak jalan-jalan biasa, jalan tikus. Artinya subhanallah, Rasulullah seorang yang profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi itu yang saya katakan, takwa itu melahirkan apa? Nilai sosial dan nilai profesional dan nilai spiritual. Subhanallah, indahnya kalau kita faham Islam tu yang sebenar kan Ustaz, kita faham takwa, faham konsep solat, faham kerja itu juga adalah ibadah. Rasa macam hidup ni akan sangat harmoni. Sebab yang selalu yang menjadikan hidup ini huru-hara bila dia tak align dengan tujuan hidup sebenar tu kan. Dia lari. Mungkin kita boleh masuk dalam sikit tak Ustaz? Mungkin boleh Ustaz huraikan sedikit tentang visi hidup secara Islam dengan misi dalam Islam. Sebab kadang-kadang kita ni tertukar, adapun kita tak pentingkan langsung untuk buat visi dalam kehidupan. Kita rasa macam tak apalah, I just live, go with the flow. Ataupun kita going with the flow, jadi kita nanti kita carried away lah. Sedangkan macam Ustaz cakap kat sini, kita kena live by design, not by default. Ya, kita kalau selalu kita dalam organisasi selalu penting visi dan misi, betul. Vision adalah our future state desire, apa yang kita nak pada masa akan datang, iaitu what dan who, apa yang kita nak dapat dan siapa yang kita nak jadi, itu vision. Mission pula ialah reason for our existence, bagaimana kita nak capai vision tadi. Betul, sebab kalau kita ada vision saja, tak ada mission, itu bukan impian, itu mimpi. Ya, boleh faham ya? Jadi vision mesti diikuti oleh mission. Jadi apa dia vision kita? Vision kita ni, our future state desire ada dua. Satu, ya, untuk jangka panjang yang pendek itu di dunia. Satu lagi jangka panjang yang panjang di akhirat, yang infinity. Jadi apa yang kita nak capai di dunia? Dia ada dua pula. Terbagi pada dua, ya. Satu, visi kita dunia dan akhirat. Betul. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Hasanah dunia terbagi pada dua. Satu, kita nak capai, ya, kita nak menikmati ataupun kita nak memiliki hasanah dunia, iaitu ya, kesenangan hidup. Kemudahan hidup. Secara halalan dan thayyiban. Itu namanya kesenangan, ataupun saya ringkaskan, itu quantity of our material. Kita nak rumah, kita nak kenderaan, tak salah, ya, yang itu quantity of our material. Tapi asalkan halalan dan thayyiban. Dan visi kita di dunia terbagi lagi satu lagi. Tadi kesenangan, yang ini ketenangan. Tadi quantity of our material, sekarang ni quality of our heart. Tadi tenang, tadi senang, ini tenang. Apa dia? Qalbun salim. Di dunia ni kita nak qalbun salim. Ya, orang kata serenity of soul. Kita nak bukan kita nak rumah yang lapang saja, tapi kita nak hati yang tenang. Sebab apa? Kalau kita ada makanan yang lazat, kita dengan duit kita boleh beli makanan yang lazat, tapi kita tak boleh beli selera, betul? Ya. Dengan duit kita boleh beli tidur yang empuk, itu senang. Tapi duit tidak boleh membeli tidur yang lena. Yang lena tu kena tenang. Betul ya? Ini di dunia kita nak senang dan tenang. Quantity of our material dan quality of our heart. Betul? Itu di dunia. Kita punya vision. Vision kita di akhirat, satu je. Nak masuk syurga dengan keampunan Allah. Nak dapat keampunan Allah, rahmat Allah dan masuk syurga. Itu our ultimate goal. Sebab kita hidup berasal daripada syurga. Kita nak kembali ke syurga. Kita ni warga akhirat ni. Dan warga syurga, sebab nenek kita dan datuk kita Nabi Adam dan alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam syurga, cinta lahir di syurga, betul tak? Kita nak kembali ke sana, sebab tu vision. Kita kalau kita sekarang ni kenapa terseksa dalam tempoh PKP ni? Rasa antaranya terseksa kerana tak dapat balik kampung, betul tak? Betul. Ya. Kampung kita yang sebenar akhirat tau. Kampung kita di syurga, patut kita nak seronok lah nak balik ke syurga, ya. Itu vision kita. Mission kita tadi ialah ibadah. Dengan pertama ibadah asas. Mempelajari, memahami, meyakini rukun Islam rukun iman yang 6. Itu ibadah asas. Ibadah asas lagi mempelajari, meyakini serta mengamalkan rukun Islam yang 5.
Ya. Rukun Islam, rukun iman, semua percaya, no action tau. Ni belief system. Bila rukun Islam saja, yang 5 ada action dah. You kena ucapkan syahadah, you kena solat, you kena puasa, you kena zakat, you kena naik haji. Dah ada action, betul tak? Rukun iman dan rukun Islam iaitu ibadat asas ni umpama foundation kepada satu bangunan. Dia foundation, piling dia. Kemudian yang kedua apa dia? Ibadah sunat. Ibadah sunat ni dia menampung kekurangan defect daripada ibadah asas tadi. Yang kurang-kurang tu dia tampung. Ya. Dan salah satu lagi selain daripada menampung, yang kedua untuk dapat kasih sayang Allah. Dia ekstra. Kalau yang tadi ibadah asas tadi obligation, tapi yang ini kita buat ekstra untuk dapat kasih sayang Allah dan untuk tampung kekurangan. Dan yang ketiga ibadah umum. Ibadah umum ni macam mana kerja kita, macam mana memasak, macam mana kerja-kerja yang kita istilah dunia tu sebenarnya boleh jadi akhirat. Apabila menepati 6 syarat. 6 syarat ni tengoklah, bacalah buku tu. 6 syarat ni dia generate daripada 2 syarat yang utama. 2 I je. Apa saja yang kita buat, memasak, bermain, bekerja, boleh jadi ibadah juga dengan menempuh 2 syarat yang utama. Tapi ada 6 syarat semua dalam buku ni. 2 syarat yang utama ialah 2 I. I yang pertama ikhlas kerana Allah. Tujuan. Itu tujuan. Dan I yang kedua ittiba dengan sunnah Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah, itu jalan. Tujuan dan jalan. 2 I. It's very simple. Yang inilah mission hidup kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang itu apa? Yang itu adalah tujuan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah apa? Itu adalah jalan. Rayah dengan kaedah. Jadi apabila kita sebut syahadah, ini penyataan misi hidup kita sebenarnya. Jadi bila kita vision kita tu kita jalankan dengan mission, iaitu bagaimana. Vision kan apa dan kenapa, betul, apa dan siapa. Misi adalah bagaimana. Jadi kita dapat tegakkan ibadah tadi yang 3 tadi, tercapailah hasanah dunia, tercapailah hasanah akhirat. Adalah senang, adalah tenang, adalah syurga. Semua itu. Jadi very simple, crystal clear sebenarnya. Ya? Sebab tu saya katakan misi dan visi hidup ni misi tepat. Satu, misi jelas. Tak cukup tepat tapi tak jelas. Ya, tepat. Kita orang Islam, hidup kita tepat. Nak masuk syurga. Tapi macam mana? Tak tahulah, kita buatlah nanti macam mana. Dia tak clear tau. Dia tepat tapi tak jelas. Orang Barat kadang-kadang dia punya misi dan visi hidup tak tepat tau. Tapi jelas. Saya nak jadi kaya waktu umur 21 tahun. Saya nak jadi millionaire. Betul jadi millionaire. Tapi tak tepat. Tapi jelas. Jadi kita ni harus tepat dan jelas. Betul. Nak masuk syurga kena ada plan. Nak masuk syurga macam mana? Apa yang kita buat, patut buat. Betul. Ya, nak dapat 5A pun dulu periksa penilaian, nak dapat straight A pun kena ada tuition buat ni, kena rangka macam mana study hantar sini. Nak masuk syurga tak ada apa pun. Masuk syurga nak masuk. Kalau tak dapat macam apa, sabar je lah. Mana boleh sabar? Neraka mana boleh sabar kalau tak masuk syurga. Jadi inilah saya celoteh je petang-petang ni. Minta maaf lah nanti orang letih insyaAllah. Alhamdulillah. So, sangat jelas dekat situ. Semoga semua yang mendengar hari ini, masuk diri saya sendiri, kita dapat membina satu visi yang jelas dan tepat dengan berserta misi dia sekali. Sebab visi saya takkan jadi, dia hanya akan timbal mimpi kan. Ya. Bila Ustaz cakap pasal nak ke syurga tadi kan, jelas tepat tu, saya teringat sahabat saya. Dia sangat jelas Ustaz. Dia tahu dia nak masuk syurga pintu ni. So saya tak ingat pintu apa, tapi kalau nak masuk pintu tu dia kena rajin berpuasa. So dia tak pernah pintu tinggal pintu Rayyan. Dia tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis, insya-Allah. So sebegitu itu jelas dia punya misi tu, nak masuk syurga tu, dia spesifik nak masuk syurga ni. Maksudnya at least dia kata kalau tak dapat syurga yang lain, mungkin at least ada satu syurga yang dia dah jaga dia punya ibadah dia dan tindakan dia sepanjang dia hidup tu. Kita ada soalan daripada pendengar kita juga, sebab tadi kita cakap tentang salah satu tujuan hidup kita adalah ibadah, dan antara cabang-cabang ibadah tu adalah ibadah umum, ini kerja kita. So macam mana kita nak menghayati semua urusan tu sebagai ibadah umum? Maksudnya nak menjadikan kesemuanya tu menjadi umum. Salah satunya tadi melalui kita ikhlas kan. Tapi mungkin boleh jelaskan lebih sedikit.
Ya, dia pertama saya nak, sebelum saya jawab soalan ni, saya nak beritahu yang sahabat tadi yang masuk pintu syurga dengan pintu rayyan, ya, maksudnya banyak berpuasa. Bagus macam tu, ya. Tetapi saya perlu ingatkan diri saya ni dan lain, bahawa kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Kita masuk syurga kerana rahmat daripada Allah. Justru amalan tu apa? Amalan itu sebenarnya adalah untuk menggamit rahmat Allah. Sebab kalau dengan ibadah kita, amalan-amalan kita kata itulah cara, kita takkan mampu. Sebab satu biji mata yang Allah bagi pada kita ditimbang dengan amalan solat kita, jauh lagi sebiji mata ni nikmat daripada Allah. Maksudnya ibadah kita walau bagaimana banyak pun tidak akan dapat membalas apa yang telah Allah beri kepada kita. Sebab tu Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam Al-Hikam, himpunan wisdom dan hikmah dia kata apa? Kita tak boleh bergantung kepada amal. Walaupun kita kena buat amal, tetapi jangan bergantung pada amal. Sebab tu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah, mereka menangis apabila mereka beribadah. Kita ni rasa feel good lepas beribadah. Sebab orang muqarrabin ni bila dia beribadah, dia menangis. Kenapa? Dia takut ibadah dia tidak diterima. Satu. Ya. Kemudian kita jangan bergantung, jangan iktimat dengan ibadah. Walaupun disuruh ibadah. Maksudnya, kata Ibnu Athaillah, tanda seorang itu bergantung kepada ibadahnya, bukan bergantung kepada Allah, ialah apabila terjadinya pengurangan rahmat dia, harap dia kepada Allah bila berlaku pelanggaran dosa. Contohnya, hari ini kita bagus. Tadi solat subuh berjemaah, dah sedekah, feel good, rasa best je. Dengan Allah tu rasa, kat mana syurga kita nak masuk, pintu rayyan mana yang nak pergi? Gitu. Tapi kalau hari ini, kita tadi tersilap, terlewat subuh sikit, patutnya terlupa sedekah, ada sikit-sikit termengumpat, apa-apa semua. Kurang pengharapan kita dengan Allah. Artinya, waktu itu, kita bukan bergantung kepada Allah, tetapi kita bergantung kepada ibadah kita. Jadi sebab tu diingatkan lagi, kadang-kadang dibuka pada kamu pintu untuk beramal, tapi tidak dibuka pintu penerimaan. Yang kita nak, Allah buka pintu penerimaan. Itulah yang saya ingatkan. Jadi subhanallah, kita jangan terjadi pengurangan harapan kita walaupun berlaku pelanggaran dosa, tetapi kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu satu. Yang kedua tadi, macam mana kita nak rasakan berkaitan ibadah ni, ya. Kita kerja kita sebagai ibadah apa semuanya. Satu tips yang diajar oleh para alim ulama. Saya bukan ulama, saya hanya pendakwah, ya. Saya hanya menyambung. Kata, cuba tip dia setiap yang kita nak buat, kita baca bismillah, betul? Baca bismillah. Bismillah tu dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, betul? Jadi bila kita nak buat, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya, agak-agak kalau kita nak ponting, bolehkah? Bismillahirrahmanirrahim, aku nak ponting. Ataupun kita nak makan makanan yang haram, bismillah. Nak minum, katalah na'udzubillah, minum arak kan, boleh? Bismillah. Tak boleh. Nak terima rasuah, bismillah saja aku terima. Tak boleh. Jadi dengan mengatakan bismillah yang betul-betul kita lazimi, ya, sebagainya dengan nama Allah tu menyebabkan kita nak pastikan bahawa setiap apa yang kita buat layak bermula dengan bismillah. Itu satu cara. Yang kedua, ini perlukan kita ada satu, saya ingin tegaskan, kita dengan ibadah ni kadang-kadang kita dah tahu, tapi kita tak sedar. Tahu kerja sepatu ibadah, tapi kita tak sedar kerja satu ibadah. Ya, tahu ni di kepala, sedar ni di hati. Ya, jadi tahu ni menimbulkan fikir, sedar ni menimbulkan rasa. Jadi manusia bertindak bukan atas apa yang dia fikir, tapi manusia bertindak atas apa yang dia rasa. Betapa banyak kebaikan yang kita tahu dah baik, tapi kita tak buat sebab tak rasa baik. Betul. Betapa banyak perkara-perkara yang jahat, kita dah tahu tu jahat, tapi kita masih lagi tega untuk melakukannya. Kenapa? Kita tak rasa dia jahat. Contoh, as-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Tanyalah semua orang Islam, semua tahu. Solat lebih baik daripada tidur, tapi mengikut kajian di Malaysia, tak tahulah ini kajian. Secara tidak rasmi 80% umat Islam tak solat, dan tentulah solat yang paling sukar ialah solat subuh, betul.
Artinya apa? Ramai orang yang tahu solat subuh lebih baik daripada tidur, tapi tak sedar ataupun tak rasa solat subuh lebih baik daripada tidur. Ya? Tanyalah orang yang kena tangkap rasuah tu. Rasuah tu buruk tak? Semua kata buruk. Kan? Tetapi kenapa dia melakukan rasuah? Sebab dia fikir. Ataupun yang mudah minta maaf. Saya nak bercakap kepada golongan berani mati. Golongan berani mati, saya nak cakap ni. Siapa golongan berani mati ni? Pengisap rokok tegar. Ni golongan berani mati. Tak tanya ni, kata kenapa? You tak tahu ke rokok ni ada nikotin, ada ini. Semua tahu. Rokok bahaya, betul. Dah ada kotak rokok pun ada gambar paru-paru terbakar apa semua kat kotak rokok, betul. Tapi doktor pun isap rokok kadang-kadang. Kenapa? Kita tak rasa. Kita hanya fikir. Yang itulah kelemahan kita. Jadi nak rasa ni perjalanan rohani. Nak kena dakwah, nak kena mujahadah, nak kena mihna, nak bimbingan guru, banyak perjalanan kehidupan kita, bukan senang nak dapat syurga, bukan senang nak dapat rahmat Allah, no pain no gain, ini itu yang dikatakan. Dia kata dunia ini memang tempat berpenat, akhirat nantilah tempat kita berehat. Itu yang kata, dunia ni memang tempat kita berpenat, mujahadah, kalah, jatuh bangun dan sebagainya. Inilah insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas peringatannya. Satu, insya-Allah banyak sangat saya belajar petang ni. Okey, itu sebenarnya yang kita bincangkan so far sepanjang ni adalah itu baru langkah 1 dan langkah kedua. So kita ada 5 langkah lagi. Contohnya langkah ketiga, syariat sebagai jalan hidup. Tapi yang itu saya akan simpan. Saya nak biar sahabat-sahabat baca sendiri buku ini. Semoga lebih jelas. Dan untuk itu juga saya nak wawarkan hari ini Ustaz, kita ada kontes, kita akan give away. Kita akan bagi 5 buku free pada pendengar-pendengar kita hari ini. So boleh baca langkah ketiga dengan langkah keempat, sangat-sangat menarik juga. Langkah ketiga ni syariat sebagai jalan hidup. Langkah keempat, solat sebagai bekalan hidup. Solat ni yang sebenarnya yang sangat-sangat kita sangat kena fahami juga kan Ustaz. Macam mana kita nak bawa dia masuk dalam hidup dan menjadikan tu sebagai bekalan hidup kita. So untuk menang kontes ni, kita minta sahabat-sahabat boleh komen, tag lagi rakan-rakan yang lain dan mungkin boleh kongsikan kenapa anda nak sangat buku ni. Nanti sahabat-sahabat saya akan pilih 5 pemenang pertama, 5 pemenang terbaik. Kita akan bagi buku 7 langkah baiki diri. Boleh komen di ruangan komen kita sekarang. Kenapa anda nak buku ni? Okey. Seterusnya kita nak teruskan. Ada satu lagi langkah ni, which is langkah kelima yang saya suka nak ketengahkan hari ini, iaitu zikir sebagai pendorong hidup bahagia. Sebab saya rasa setiap yang hidup mesti nak rasakan bahagia kan. Mesti kehidupan kita ni kita nak sentiasa mencari kebahagiaan. So usaha mencari kebahagiaan mesti bermula dengan mencari erti kebahagiaan itu terlebih dahulu. Sebab ada kalanya kita nak, we always want to seek happiness kan, tapi kadang-kadang kita tak create the happiness, or we don't understand what is happiness is kan. So mungkin kita boleh Ustaz terangkan kepada kita petang-petang ini apa erti kebahagiaan hidup sebenar dan bagaimana zikir itu menjadi pendorong hidup bahagia. Fitrah manusia ni semua nak inginkan bahagia. Semua, tanya siapa? Semua nak inginkan bahagia. Kalau dia kata alangkah bahagianya kalau saya tidak bahagia, dia layak masuk hospital bahagialah. Dia kata alangkah bahagianya kalau saya tak bahagia, tu layak masuk hospital bahagia. Maksudnya semua orang inginkan bahagia. Cuma kekangan dia ataupun hambatan dia ialah manusia dua saja. Pertama, dia tak tahu erti bahagia yang sebenar. Yang kedua, manusia ni tak tahu bagaimana mencari bahagia. Jadi kalau kita tak tahu apa erti bahagia sebenarnya, kita mencari sesuatu yang tak pasti. Bila kita mencari sesuatu yang tak pasti, sampai bila tak jumpa. Betul? Jadi artinya kita tak tahu apa itu bahagia. Yang kedua, dah tahu dah bahagia itu apa, tapi tak tahu pula bagaimana nak cari. Itu dua hambatan. Jadi kita selesaikan dululah apa itu bahagia. Ringkas je, kalau nak ceramah ni 1 jam lebih ni. Nak kata apa itu bahagia, simple je. Ada orang menganggapkan bahagia ni outside in. Ada yang menganggapkan bahagia ni inside out. Ada yang mengatakan bahagia ni dari luar ke dalam, ada yang mengatakan dari dalam keluar. Yang mengatakan dari luar ke dalam ni,
bahagia ni dari luar ke dalam, dia beranggapan kalau kita dapat sesuatu yang berbentuk, pertama, ada harta, bahagia. Yang kedua ada kuasa, bahagia. Yang ketiga ada nama, bahagia. Yang keempat ada rupa, bahagia. Betul? Dia outside in. Kalau dapat kuasa, dapat harta, ada rupa cantik, nama popular, ini bahagia. Kan manusia sekarang berebut-rebut. Benda ni lah. Dia tak jawab dari segi mulut, action speak louder than words. Betul? Betul? Kalau kita fikir produk-produk kecantikan, paling laris di pasaran sebab orang nak cantik, betul? Sebab ada orang rasa bahagia ni mesti dari rupa yang cantik. Sampai ada yang mati menjalani pembedahan, silikon nak masuk dalam tubuh dan sebagainya supaya nampak yang ini dan sebagainya. Dan kerana kuasa, orang berebut-rebut kuasa, kerusi yang paling panas kerusi pemimpin lah. Betul? Tetapi kita tengok realitinya, orang yang ada harta, ada kuasa, ada nama dan juga ada rupa ni tak bahagia. Tak bahagia. Hanya illusion. Hanya macam fata morgana. Dilihat dari jauh macam air yang tergenang, tapi bila dekat panas yang membahang sebenarnya. Kita nampak itulah bahagia. Tetapi kenapa? Satu, hujah Al-Quran. Lihat orang yang ada rupa, orang yang ada kuasa, orang yang ada harta. Mana Qarun? Wakil tu. Ikon orang yang ada harta. Namrud, Firaun yang ada kuasa. Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Abu Lahab sendiri adalah orang yang segak, orang yang cantik. Tapi macam mana? Hujah Al-Quran mengatakan siapa yang mencari selain daripada jalan Al-Quran, petunjuk Al-Quran, ma'isyatan dangka. Hidup mereka dalam keadaan sempit, macam mendaki bukit, terlelah-lelah. Ini Al-Quran dah bagi tahu. Pencipta manusia dah tahu, bagi tahu. Okey, setengah orang tak baca Al-Quran. Allah datangkan peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini adalah satu tarbiyah untuk kita. Betul? Kita tengok. Lady Diana. Contoh, Lady Diana. Apa yang berlaku ni bukan sia-sia. Lady Diana package semua lengkap. Dia ada harta, dia ada kuasa, dia ada influence, dia ada popular. Tapi macam mana kehidupan dia? Candle in the wind ni. Kan? Dikatakan. Dekat mana Cosquescu? Mana Marcos? Mana diktator-diktator dunia? Semua yang ada kuasa. Mana Christina Onassis? Macam mana billion dunia? Subhanallah. Hidup mereka. Jadi dua. Jadi tertolaklah mengatakan bahagia ini dari luar ke dalam. Ada satu lagi dari dalam keluar. Dari dalam keluar ni lah. Kita berpandukan kepada Islam. Bahagia ini, dengar bahagia itu satu ketenangan. Ini ketenangan. Jadi kita kadang-kadang kita tak dapat membezakan antara ketenangan, kesenangan dan juga kegembiraan. Antara tiga, tenang, seronok, gembira. Seronok dengan perkara yang berbentuk fizikal dan material. Seronok. Pergi tempat-tempat cantik, makan makanan yang sedap, naik kereta, itu seronok. Gembira, interaksi dan komunikasi dengan manusia. Orang yang kita sayang, jumpa kawan-kawan, jumpa isteri, jumpa anak-anak yang kita lama tak jumpa. Itu apa? Gembira. Tapi yang dikatakan tenang dengan Allah saja. Jadi kita tersilap. Kadang-kadang kita seronok, kita rasa kita tenang. Kita gembira tapi kadang-kadang kita rasa tenang. Sebab, keseronokan dan kegembiraan mudah sirna, mudah luntur tanpa ada ketenangan. Subhanallah. Jadi, sebab itu kalau kita buru ketenangan, insya-Allah kegembiraan dan juga keseronokan akan mudah dalam hidup kita. Tak payah tempat-tempat yang cantik-cantik. Kalau kita dah tenang dengan Allah, rumah kita tepi ni kita tengok tepi rumah pemandangan pun dah cantik. Dah tenang dah. Tak payah nak jumpa orang-orang yang kita sayang. Berbual-bual dengan makcik goreng pisang di tepi jalan itu dah mudah, dah gembira. Sebab bila kita dah tenang, kita mudah seronok, mudah gembira. Tapi kalau orang dah tak tenang, dia makan lama-lama dia kata tak suka dengan resepi ni, nak resepi lain. 5 star, 6 star, dia dah macam-macam dah gitu. Kemudian mudah gaduh walaupun dengan orang yang sayang. Tengok dalam tempoh lockdown ni. Sepatutnya kita dengan isteri dah makin intim. Tempat lain lockdown, dulu tak ada masa tapi rupanya terkenal satu istilah, talak PKP. Lebih berlaku penceraian yang banyak. Sebab apa? Mungkin kita selama ni memburu kegembiraan tapi tak memburu ketenangan.
Jadi ketenangan itulah kebahagiaan. Ketenangan daripada mana? Ar-Ra'd 2 ayat 28. Allah jawab, "Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang beriman itu tenang hatinya dengan mengasihi Allah. Ketahuilah, dengan mengasihi Allah hati akan tenang. Manusia ini terkapu-kapu, teraba-raba nak cari apa ini sebenarnya kebahagiaan. Allah kata kebahagiaan itu pada ketenangan, ketenangan kepada kalau kamu beriman dan berzikir kepada Allah. Jadi zikir itulah yang dikatakan mengingati Allah, itulah satu ketenangan dan satu kebahagiaan. Bila zikir ini, dia keperluan hati kepada zikir seperti mana keperluan ikan kepada air. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir hati akan mati. Jadi manusia ni hakikat dia adalah software dia, bukan hardware dia. Dalaman dia. Jadi inilah yang dikatakan apabila kita zikir, hati kita akan jadi kuat. Bila hati kita kuat, come what may, all is well. Betul. Datang nikmat kita syukur, pahala. Datang musibah kita sabar, pahala juga. All is well. Betul. Jadi ini yang kita nak bagi makan. Dalam buku ini dijawab nanti macam mana 4 kesan zikir. Rasa bertuhan, rasa kehambaan, faham hikmah ujian. Yang keempat, faham takdir Allah. Kita faham takdir Allah tu pada kita. Ada 4. Kalau dihurai payahlah. Sebab sekarang ni, ustaz kata zikir petang ni. Saya kata zikir petang ni. Saya tak ada duit. Zikir-zikir tak tenang pun. Baca macam sebagai satu utopia semata-mata, betul? Siti Fatimah bila minta pembantu rumah, Rasulullah kata tak ambil ni. Rasulullah SAW bagi zikir Siti Fatimah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Betul? Besoknya datang jumpa Rasulullah, hati dah tenang dah. Tak payah pembantu rumah. Sekarang kalau kita cakap kat isteri kita, you ada masalah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Tak tenang pun. Apa bezanya kalimah zikir tu, kesannya, impaknya pada Siti Fatimah berbanding dengan kita? The big question. Saya tinggalkan begitu. Bacalah buku. Supaya kita tahu, supaya kita tahu, macam apa sebenarnya satu lompang pada zikir. Sebab kadang-kadang minta maaf kita hanya sebut satu perkara tetapi kita tidak memahami maknanya. Solat, sabar, zikir, hanya jadi istilah-istilah yang kosong makna tanpa kita hayati. Tanpa kita fahami maknanya, kita hayati. Inilah yang cuba dijawab melalui buku ini. Buku saya ini bukan sempurna, insya-Allah. Tak sempurna. Dia hanya satu cebisan daripada ulama-ulama yang lebih besar, yang lebih hebat. Saya hanya seorang dai yang memudahkan apa yang ada dalam kitab kuning, dalam kitab-kitab tulisan para ulama, saya mudahkan dengan bahasa-bahasa kontemporari. Itu saja, dengan contoh-contoh yang biasa berlaku. Saya harap di situlah nanti mudah-mudahan saya juga seorang murid yang sedang berjalan jatuh dalam medan mujahadah ini, satu hari insya-Allah ketuk-ketuk juga pintu tu. Satu hari kalau kita rajin ketuk terbuka juga, mudah-mudahan. Insya-Allah. Mungkin saya just kongsikan satu line daripada buku ni untuk menggalakkan lagi sahabat semua untuk sentiasa untuk baca buku ini. Satu petikan daripada buku ni, sebagai hamba kita seharusnya menerima hakikat bahawa kita layak diuji oleh Allah. So ini akan menyebabkan hati menjadi tenang. So sebab selalunya kita ni mulalah tak tenang bila pelbagai cabaran datang dan kita tak pandang cabaran itu sebagai ujian dan tak cuba mencari hikmah daripada setiap yang berlaku dalam kehidupan kita, insya-Allah. Satu persoalan yang sangat-sangat sangat menarik yang Ustaz tinggalkan bersama-sama kita untuk petang ini. Mungkin saya raikan satu soalan Ustaz daripada sahabat kita di Facebook, daripada Puan Hafizah. Bagaimana jika solatnya tidak menjadikan seseorang mukmin yang profesional dari segi akhlak dan kehidupannya? Solat sebenarnya dia ada satu, kalau bahasa orang budak muda sekarang, power lah. Selalu sekarang power semua. Solat ni ada satu kuasa yang boleh mencegah fahsyat dan munkar. Siapa yang tegaskan? Allah sendiri. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna artinya sesungguhnya. Tetapi kalau solat tapi tak mencegah fahsyat dan munkar, tentu ada sesuatu yang salah pada solat itu. Sebab pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang solat.
dan juga orang yang riak menunjuk dalam solatnya. Jadi rupa-rupanya bukan saja solat, tetapi kena solat bersungguh-sungguh. Yang kita faham, ya, rukun kaulinya, rukun qalbinya, rukun fi'linya, yang kita faham falsafah sebenarnya di sebalik solat itu. Ya. Saya ada sebut dalam buku ini juga macam mana analogi kucing di kuil ashram. Ya. Seorang ketua SAMI bila dia nak menyembah berhala di dalam kuil tu, seekor kucing yang kesayangannya akan ganggu dia. Akhirnya dia kata kucing ni selalu ganggu dia. Setiap kali dia nak menyembah berhala tu, akhirnya dia ambil kucing ni, diikat ke satu tiang di dalam kuil itu. Begitulah setiap kali dia nak menyembah berhala, dia akan ikat kucing kesayangan dia di tengah tiang, di tiang tengah tu. Lama kelamaan, SAMI ni mati, tapi kucing tak mati. Ketua SAMI yang baru dilantik. Ketua SAMI yang baru mengekalkan ikat kucing tu di tiang. Lama kelamaan kucing mati. Ganti kucing baru dan diikat. Puluh-puluhan tahun kemudian jadilah ritual dalam agama ni. Setiap ketua SAMI nak menyembah berhala, kena cari seekor kucing dan ikat di tiang. Boleh faham? Ini ritual, dia tidak apa. Inilah terjadi kepada juga, minta maaf, ritual solat kita. Solat yang kosong makna. Yang tidak ada penghayatan. Bagaimana orang yang solat sekian lama, yang meletakkan dahinya ke tempat sujud, iaitu tempat pijak kaki, untuk meluntur dan meleburkan egonya pada waktu itu dengan Allah, rasa kehinaan, rasa malu dengan Allah. Tetapi orang yang sama bila keluar solat, dia jadi orang yang takbur dan terus ego. Sedangkan dia telah meletakkan dahinya yang paling dimuliakan ke tempat yang hina sebagai untuk mendidik supaya egonya tidak ada. Egonya dapat dikawal. Kenapa? Sebab tak faham. Ya, kenapa? Artinya sujud ini bukan kerja dahi tapi kerja hati. Ya, ini yang kita lihat. Dalam solat contohnya, selain daripada ada solat orang yang jahil, solat jahil. Orang yang jahil solatnya tanpa ilmu, dia tolak. Ada orang yang kedua, bukan solat orang jahil, solat orang yang riak, menunjuk-nunjuk pun tak ada nilai. Kita ni solat mungkin peringkat yang ketiga, solat orang mujahadah, kejap lupa kejap ingat, kejap lupa kejap ingat. Kita masih di tahap I have to pray, bukan I need to pray. I have to, artinya kita terpaksa solat. Kalau tak solat ni berdosa. Jadi kita bangun dengan solat itu dengan keterpaksaan. Bukan I need to pray. Kita solat dengan kecintaan. Jadi tidak ada kesan. Sedangkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bagaimana ya Rasulullah, seorang tu ya dia solat tetapi dia mencuri. Dia solat dia mencuri juga. Kata Rasulullah apa? Lama kelamaan solat tu akan mencegah dia daripada mencuri. Betul, terjadi begitu. Sebab solat ni satu proses untuk jadi baik. Tapi pemikiran orang Melayu ialah orang baik dia solat. Tetapi sebaliknya dalam Islam, nak baik jadi kena melaksanakan solat. Solat tu bukan satu result, tetapi solat tu satu proses. Boleh faham? Kita ni tak ada. Solat tu jadi result. Anak kamu baiklah, kenapa dia solat? Bukan. Kalau anak kamu nak jadi baik, solat. Sebab solat adalah proses untuk jadi baik. Dan tentulah dalam proses tu ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ya, qalbi ni. Khusyuk tu ada 4 kurang-kurangnya. Rasa haibah, rasa khasyah, rasa takut dengan Allah, rasa harap dengan Allah, rasa malu dengan Allah. Di mana solat kita? Jadi bukan semata-mata solat. Kalau kita makan ubat doktor ni pun dia mesti ada tepat waktu makan ubat, cukup dos, betul? Ini ubat yang tak betul. Satu, ya, kemudian tak cukup dos. Kemudian kejap makan, kejap tak makan. Macam mana ada kesan? Subhanallah. Ya. Bacalah ya buku ya yang macam mana yang kata 6 step untuk mengerjakan solat, yang saya hanya petik je, bukan saya petik, saya mudahkan bahasa dalam bahasa yang contemporary, 6 kaedah mencapai solat yang khusyuk mengikut Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan itu.
Alhamdulillah. So itu sebenarnya kita dah masuk sedikit langkah yang ketiga saya kira, solat sebagai bekalan hidup. So tadi kita dah bincangkan tentang langkah 5, zikir sebagai pendorong bahagia. Kemudian langkah ke-6, dosa sebagai penghalang hidup. Saya kongsikan dia sedikit. Jika kita bertaubat, Allah akan mengganti seluruh keburukan kita dengan kebaikan. Dan last sekali langkah ke-7 adalah mati, iaitu pengakhiran hidup. So, perjalanan menuju kematian telah bermula sejak kita dilahirkan lagi. Subhanallah. Nak tahu apa kepuasan dia, kena baca buku ni. Okay. So Alhamdulillah kita pun dah ke penghujung bicara santai kita pada petang ini. Terima kasih sangat Ustaz sebab atas segala perkongsian ilmu. Banyak sangat yang kita belajar dan sahabat-sahabat sini penuh dengan komen yang tak sempat saya nak bacakan satu persatu. Tapi semuanya sangat bermanfaat. Ramai yang menangis kat sini Ustaz. Ramai yang terharu dengan segala perkongsian. Mungkin sebagai penutup kepada perbincangan majlis ilmu kita pada petang ini, ingin saya kongsikan satu kata-kata daripada buku ini juga daripada Ustaz. Ubahlah diri, nescaya alam akan berubah mengikut perubahan kita. So mungkin sebagai penutupnya boleh kita nak minta Ustaz berikan sedikit kata-kata semangat. Saya tak nak sedikit, nak banyak lah Ustaz, banyak kata-kata semangat untuk menjadi penguat kepada kita memulakan langkah baiki diri dan sentiasa membaiki diri. Ya. Pertamanya untuk baiki diri ni memang jalan yang sukar. Tapi kalau kita tak baiki, jalan pun sukar. Betul. Nak jadi baik pun susah. Nak jadi jahat pun susah. Tetapi lebih baiklah susah nak jadi baik dibanding susah juga kalau kita jadi jahat. Boleh tak? Betul. Jadi kita insya-Allah sungguh-sungguhlah di jalan ini. Ya. Soalnya kebahagiaan tu bukan hanya di hujung jalan tapi di sepanjang jalan, along the way. Ya, insya-Allah. Ya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah janji orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan tunjukkan jalan kami. Allah akan bantu. Jadi kita tak boleh kecewa. Walaupun kalau kita melangkah jatuh. Kita tidak akan terbaring dan berhenti selagi kita berterusan mengayuh. Selalu kita kata. Kita menuju Allah ni macam naik basikal. Selagi kita tak berhenti mengayuh, selagi itu kita tak jatuh. Walaupun kadang-kadang dah perlahan sangat kayuhan tu. Dan kita tidak akan kalah selagi tidak mengalah. Kita berterusan jatuh bangun ya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya ingin pesan pertama ya, ini terus buat ya. Pertama ya, kita banyakkan istighfar. Yang kedua banyakkan solat dan banyakkan selawat. Istighfar, selawat. Ini ya. Kemudian kalau kita sayang pada diri kita, banyakkan taubat. Banyakkan taubat. Selalu itulah istighfar tadi. Kita kalau sayang Rasulullah, kita selawat. Kalau kita sayangkan Allah, solat. Jaga itu je ya. Ini ya. Kemudian Quran. Jangan tinggal. Kemudian sedekah. Itu kita boleh buat. Lepas keluar daripada ini, jaga solat, istighfar, selawat, sedekah. Insya-Allah. Bermulalah dengan 3S. S yang pertama bermula dengan diri sendiri. S yang kedua mulakan sikit-sikit. Jangan gopoh. Dan yang ketiga, now. The power of now. Sekarang. Jangan macam diet kalau nak diet tak apa. Saya ada seorang kawan bila tanya diet bila mula start, esok. Jadi kita kena mula sekarang. Ya, artinya kalau kita jadi baik ni insya-Allah. Insya-Allah ya, Allah akan bantu. Mudah-mudahan. Ya, insya-Allah. Selangkah kita menuju Allah, Allah datang kepada kita 1000 langkah. Kita secara berjalan, Allah datang kepada kita secara berlari insya-Allah. Itu dah janji Allah dalam hadis kursi insya-Allah.